Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, puan-puan yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kekuatan untuk kita sentiasa mengingati Allah, mensyukuri nikmatnya dan memperelokkan ibadah kita kepadanya. Kerana Nabi SAW pernah berpesan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu untuk membaca doa ini pada setiap kali lepas sembahyang, iaitu Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk sentiasa mengingatimu, tolonglah aku untuk sentiasa beribadah kepadamu, untuk sentiasa bersyukur kepadamu dan memperelokkan ibadah aku kepadamu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya nak ceritakan kepada tuan-tuan kepentingan kita membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala beri banyak kelebihan. Kerana Nabi SAW bagi tahu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang membaca Al-Quran, berbelajar membaca Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang ramai, mengajarkannya kepada orang lain. Al-Quran merupakan panduan dalam kehidupan kita. Al-Quran merupakan bimbingan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, sebab Allah Subhanahu wa taala telah tinggalkan Al-Quran ini sebagai panduan dalam hidup kita. Kita tak perlu lagi mencari-cari apa panduan yang sepatutnya kita ikut. Dalam dunia ini kita dalam kegelapan, sehinggalah datangnya Al-Quran membawa cahaya kepada kita dan kita just follow, kita ikut sahaja apa yang dipandukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, Allah Subhanahu wa taala telah utuskan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, sebagai utusan Allah untuk membawa kita, menunjukkan jalan kepada kita, jalan yang sebenarnya, siratal mustaqim, jalan yang lurus yang akan membawa kita kepada kejayaan di dunia dan di akhirat. Kita tak perlu lagi cari mana-mana panduan, mana-mana bimbingan, kerana Allah Subhanahu wa taala telah datangkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai role model kita, sebagai satu contoh tauladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kamu ada uswatun hasanah, ada contoh tauladan yang sangat baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apa kelebihannya bila kita membaca Al-Quran, menghayati maknanya, memahami apa yang dikehendaki olehnya dan kita beramal dalam kehidupan kita. Dalam surah Fatir ayat 29 dan 30, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, membaca kitabullah dan mendirikan salat dan menafkahkan daripada apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sirran wa alaniyah, bersembunyi ataupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi, tidak merugikan, iaitu perniagaan yang sangat menguntungkan. Liwafiyahum ujurahum, Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan ganjaran pahala buat mereka, wa yazidahum min fadlihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan tambah kurniaannya kepada mereka. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha menghargai setiap perbuatan hamba-hambanya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, orang yang membaca kitab Allah, orang yang membaca kitabullah, orang yang membaca Al-Quran ini bukan sekadar baca saja, tetapi mereka baca, tadaburkan ayat-ayatnya. Kerana Al-Quran itu memang ayat-ayat yang perlu ditadaburkan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, ayat yang lain Allah mengatakan, kitabun anzalnahu mubarakun. Kitab Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai satu benda yang penuh dengan keberkatan, yakni penuh dengan manfaat untuk diri kita, untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita, untuk seluruh manusia. Mubarakun,
liyadabbaru ayatihi, supaya ditadabburkan ayat-ayatnya. Sayang sekali tuan-tuan yang mulia, kalau kita membaca Al-Quran hanya membaca sahaja semata-mata. Ya betul kita akan mendapat pahala, tetapi lebih daripada itu, Al-Quran bukan sekadar untuk kita mendapatkan pahala. Kita bila baca Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan, kita akan dapat satu huruf tu satu kebajikan dan Allah akan ganti dengan 10. Nabi SAW sabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Siapa sahaja yang membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan bagi satu huruf itu satu ganjaran pahala, dan ganjaran ini atau satu kebajikan ini digandakan kepada 10. Dan Nabi SAW menyatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Memang kita akan dapat pahala dengan membaca Al-Quran. Tetapi kita bukan sekadar untuk nak mendapatkan pahala dan ganjaran, kita lebih lagi untuk memahami ayat-ayatnya, supaya kita dapat amalkan dalam kehidupan. Itu tujuan Al-Quran diturunkan. Waliyatazakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang mahu berfikir ni, berfikir memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran dan seterusnya mereka mengamalkannya dalam kehidupan. Kerana itu dalam ayat ini Allah mengatakan, yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Quran, wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, mereka mendirikan salat dan mereka mendermakan apa yang diberikan oleh Allah, apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dalam keadaan sembunyi ataupun terang-terangan. Ini adalah tazakkur, ini adalah apa yang mereka buat setelah mereka membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran perlu difahami, perlu dibaca, perlu ditadabburkan dan kemudian dipraktikkan dalam kehidupan kita. Apakah yang mereka akan dapat? Liwafiyahum ujurahum, Allah akan sempurnakan ganjaran pahala. Wa yaziduhum min fadlihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan gandaan tambahan terhadap kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Allah Subhanahu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran, belajar memahami Al-Quran dan dia mengajarkannya kepada orang lain supaya mereka semua dapat mengamalkan Al-Quran ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit perkongsian saya ini memberikan inspirasi kepada kita supaya kita membaca Al-Quran, memahami makna-maknanya dan seterusnya kita mengamalkannya. Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis, Iqra'ul Quran, fa inna Allah Ta'ala la yu'azibu qalban wa'al Quran. Bacalah Al-Quran, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab hati yang menghayati Al-Quran, mengingati Al-Quran, menghafaz ayat-ayat Al-Quran dan seterusnya memahamkan apa-apa yang terkandung dalam Al-Quran. Hati yang sebegini Allah Subhanahu wa taala tidak akan azab mereka. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innallaha la yu'azibu qalban wa'al Quran. Bacalah Al-Quran kerana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab hati yang wa'a. Wa'a ni maksudnya ialah dia menghayati, dia memahami, dia menghafaz ayat-ayatnya, mengingati ayat-ayatnya, maka dia mengamalkan dalam kehidupannya. Wa inna hadzal Quran ma'dabatullah, kerana Al-Quran ini adalah seperti hidangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Faman dakhalaha, siapa yang masuk ke dalam hidangan ini, fihi fahuwa aminun. Nabi SAW kata fahuwa aminun, dia akan berasa aman. Orang yang sentiasa berada dengan Al-Quran, sentiasa memahami Al-Quran, sentiasa beramal dengan Al-Quran, insya-Allah Allah akan beri kepada mereka ni ketenangan jiwa. Kerana Al-Quran merupakan zikrullah. Siapa yang masuk kepada zikrullah, siapa yang berzikir kepada Allah, dia seolah-olah masuk ke dalam kota Allah. Dan tentunya dia akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa habbal Quran, dan barang siapa yang cinta kepada Al-Quran, fal yubshir, maka berita gembiralah buat mereka. Bergembiralah buat mereka kerana mereka telah memahami, menghayati dan mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita jadikan Al-Quran sebagai teman kita sepanjang masa. Kita jadikan Al-Quran bahan bacaan kita yang wajib untuk kita baca setiap hari. Dan kita cuba fahami ayat-ayatnya dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Sekadar tu, aqulu qali hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Impactful Ibrah from Al-Quran by Khairuddin Osman.